dan ia diturunkan di Mekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah ini selain daripada nama surah Al-Ikhlas, surah ini juga dinamakan surah At-Tafrid. Fardu, bukan fardu. Fardu itu kewajipan. Al-Fard, yang tunggal, yang esa. Dan juga dinamakan surah At-Tajrid, tajarrud, menolak terus yang lain, menerima yang satu ni. Itu maksud tajrid ataupun tajarrud. Dan juga dinamakan surah Al-Wilayah dan sebagainya. So banyak nama. Surah pendek tapi banyak nama dia. Yang paling terkenal surah Al-Ikhlas. Tapi kita kat Malaysia kadang-kadang Al-Ikhlas pun terlupa surah apa. Qul huwallah, baru tahu. Surah Qul huwallah. Kalau peringkat sekolah nak buat soalan bagi susah nak jawab, baca surah Al-Ikhlas. Pening budak-budak. Padahal sebab tak jumpa perkataan ikhlas dalam tu. Qul huwallah, tu saya tahu Ustazah. Tahu Ustaz. Qul huwallah tahu. Al-Ikhlas kadang-kadang kita mudah terlupa. Dinamakan surah Al-Ikhlas kerana surah ini secara ringkasnya kita boleh katakan dia akan terus membersihkan diri kita, takhallus, menyucikan terus diri kita, menolak terus yang lain, terima yang satu ni. Itu yang nama dia tafrid, tajrid dan sebagainya. Maknanya kita betul-betul clear. Okay, tolak dah terus yang lain, terima Allah yang satu-satu ini. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha tunggal ini. Jadi itulah antara sebab kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas. Kebetulan pula sebelum turunnya surah Al-Ikhlas diturunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Kafirun antara kita boleh katakan sebagai permulaan nak menolak semua agama-agama lain. Maknanya kita mengiyakan ya di atas muka bumi ini bukan ada orang Islam saja, ada juga orang yang tak nak Islam. Maknanya di situ sebagai permulaan kita nak kata kita atas muka bumi ini macam-macam manusia ada. Ada yang nak Islam, ada yang nak, tapi tak sebut pula yang nak 50-50. Nak Islam, nak kafir. Nak Islam, ikut Islam. Nak kafir, ikut kafir. Maknanya yang kafir tu tak payah ikut Islam. Yang kita baca lakum dinukum waliyadin. Kamu kafir, kami hormat agama kamu. Buat agama kamu. Orang Islam, kita ikut Islam betul-betul. Itu konsep dalam surah Qul ya ayyuhal kafirun. Maknanya Islam iktiraf, menerima ada orang yang tak nak Islam. Tapi sistem dia tak Islam, buat cara Islam. Yang Islam, ikut Islam betul-betul. Dan dalam hal ini kita dapati bahawa sebenarnya ini konsep kita di dalam beragama. Orang yang tak nak Islam, kita tak perlu paksa. Tapi kita tak perlu menghina dia, dia tidak perlu menghina kita. Dan ini mungkin antara kesilapan kita bila kita menidakkan ataupun kita merasakan kita rasa bersyukur kita agama Islam, tapi dalam sama kita kadang-kadang menghina agama orang lain. Dan Islam tidak membenarkan kita menghina agama orang lain sewenang-wenangnya. Sebab kita juga sebenarnya tak suka kalau agama lain menghina agama kita. Maknanya kita jangan cari pasal. Kita jangan timbulkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang lain kecil hati, orang lain rasa terhina disebabkan kita menghina agama dia. Satu masa dia akan menghina. Contoh, kita memaki Tuhan mereka. Kita yang memulakan. Islam tak menerima konsep kita bermusuh dengan agama orang lain dengan cara menghina, dengan cara mengeji cara ibadat orang lain. Itu bukan cara kita. Kita hormat agama mereka dalam keadaan kita pun tak nak orang lain menghina, mencela agama kita. Setelah itu barulah datang surah Al-Ikhlas. Terus okey, kita dah clear. Lakum dinukum waliyadin. Engkau agama kau, aku agama aku. Bagi yang agamaku ni Allah detailkan pula di dalam surah Al-Ikhlas. Yang bagimu agamamu tu dah clear. Itu kita tak masuk campur. Itu suka hati mereka nak buat macam mana agama mereka. Tapi bagi orang yang nak ikut agama Islam, ini cara dia. Kita ikhlaskan diri kita. Kita betul-betul bersihkan diri kita. Kita betul-betul nakkan kepada Allah yang Maha Esa. Okay, so kita dah masuk ke dalam surah Al-Ikhlas. Walaupun ikut susunan, mungkin lepas kuliah ada surah-surah lain. Kan? Surah Iza Ja'a Nasrullah, surah Al-Faz, lepas tu surah Tabas Yada. Okay? Baru masuk Al-Ikhlas. Tapi dia sudut penurunan.
Sebab dia tidaklah kita kata kalau ikut Al-Quran macam surah yang surah pertama Al-Fatihah, lepas Al-Baqarah. Itu susunan ijtihadi, manakala yang penurunan siapa dulu yang macam mana sebutkan tadi. Kebetulan sebelum Al-Ikhlas surah kuliah, maka masuklah kita kepada surah Al-Ikhlas. Nak bersihkan terus orang Islam clear, ini guideline kita. Jadi di dalam surah ini, surah yang kita nampak ringkas secara umumnya, Allah nak menunjukkan keagungan dia, Allah nak menunjukkan kehebatan dia, Allah nak menunjukkan identiti dia. Sebab antara sebab turun ayat ini sebenarnya ialah apabila berlaku di mana orang-orang kafir, orang-orang musyrik Arab pada masa itu bertanya-tanya, siapa Tuhan kau? Bagi sikit kriteria, siapa Tuhan kamu? Muhammad. Macam nak suruh bagi, macam kita kalau mudah ada magic card, nampak nama apa benda, okay, ambil kos apa, magic card. Sifatkan kepada kami, ceritakan kepada kami apa identiti Tuhan kau. Nak suruh cerita Nabi Muhammad, maknanya bagi simple tapi jelas. Terus antara satu isu yang timbul pada masa tu. Dan yang kedua, juga di kalangan orang Yahudi. Orang Yahudi, diorang sudah ada kitab, sebab tu dinamakan ahli kitab, ada dalam Taurat dan sebagainya, menceritakan sifat-sifat Allah. Engkau Muhammad tak ada ke nak bawa macam mana hebat Tuhan kau? Dibuat daripada apa? Daripada emas, daripada perak, daripada apa? Maka turunlah Allah tunjukkan gambaran ataupun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada dua persoalan yang dibangkitkan oleh orang musyrik dan orang Yahudi ini, maka Allah turunkan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ringkas ayat tu. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Nombor satu, Allah nak memperkenalkan diri dia bahawa dia Al-Ahad, bukan Al-Wahid. Mungkin ada kita yang adalah background bahasa Arab, Wahid, Nain, Salasah kan, 1, 2, 3, tapi tidak menggunakan perkataan Wahid, guna perkataan Ahad. Al-Ahad dia tidak sama dengan Wahid. Kalau Wahid, automatically dia akan ada nombor 2. Bila 1, automatically ada nombor 2, ada nombor 3. So nanti akan timbul persoalan, oh lepas ni ada nombor 2, ada nombor 3. Tapi bila guna Al-Ahad, dia tidak ada nombor 2 dah. Beza dia, ini antara kesenian bahasa Arab lah. Bila Wahid, automatically dia ada turutan, dia ada tertib. Al-Ahad tak ada. Kecuali kita jadikan hari lah, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Tapi Ahad maknanya tidak ada turutan yang lain. Dia stop kat situ saja. Okey, kat situ dah menggambarkan Al-Ahad, dia yang Maha Esa, yang tunggal, dah tidak ada selepas daripada dia. Itu maksud Al-Ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. As-samad, Allah lah tempat kita semua bergantung, tempat kita semua berharap. Nak apa-apa kita bergantung kat dia, nak apa-apa kita berharap kepada dia. Bila cakap hal berharap ini, antara cara dia, senjata kita sebut ialah kita berdoa. Kita takut dengan gangguan jin, kita takut dengan gangguan syaitan, kita semua masih ada lagi perasaan itu. Antara boleh kita takut hantu, kalau kecil-kecil tu, dah besar pun ada juga perasaan takut hantu. Okay? Kadang-kadang kata boleh mengundang syirik dan sebagainya, tapi kita katakan itu kita bergantung. Tu yang kita baca Qul a'udzu binas, kita minta perlindungan. Dan bila cakap minta perlindungan apa, caranya kita berdoa. Dan bila hal berdoa ni, anda ingat satu kisah yang terakam di dalam Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Bila mereka bertanya kepada seorang ahli sufi, Ibrahim bin Adham, apa masalah kita, tanya. Macam kita contohlah, macam ni, Ustaz, apa masalah kita? Kita ni dah macam-macam ikhtiar kita. Doa bukan seorang, berjemaah, ramai-ramai doa ni, sembahyang hajat lagi. Lepas tu, kalau dulu sembahyang hajat, ini setiap kat stadium lagi sembahyang hajat. Tempat kami habis besar nak sembahyang hajat, kami dataran-dataran mereka kita sembahyang hajat. Semua kita nak doa, tapi Allah tak makbulkan pun. Contoh macam tu, gambaran. Maknanya, orang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, apa masalah kita?
Ma baluna, apa kena dengan kita ni? Doa-doa dah, yakin dah Allah samad, Allah samad. Tapi kenapa doa kita tak dimakbulkan? Allah tak sayang kita ke? Lepas tu apa? Timbullah macam mana caranya? Apa silapnya kita Allah tak terima doa kita? Sedangkan Allah dah janji, ud'uni astajib lakum. Allah yang kata, kamu minta dekat aku perkenankan, aku jadikan, aku terima permintaan kamu. Allah punya janji. Takkan Allah mungkin janji? Maka Ibrahim Adham pun menjawab, adalah beberapa kriteria ataupun sebab kita punya permintaan tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dia kata, kita semua tahu hak Allah, tapi kita tak bagi hak Allah. Kita tahu hak Allah, tapi kita tak bagi hak Allah. Kan kita sibuk hak kita, human right. Allah's right kita tak boleh tahu. Dia sikit-sikit human right, sikit-sikit human right, tapi hak Allah kita tak bagi. Contoh, kita ahli IPID contoh, minta hak sebagai ahli, nak dapat ni. Yuran pun tak bayar. Contohnya, tak tahu kalau IPID dia boleh ahli dapat free semua kan. Tapi basically macam tu. Hak kita nak markah, kalau dekat universiti, kat college, kita nak markah, kenapa tak dapat sikit, nak markah. Assignment pun tak buat. Hak Allah. Okay, assignment tadi untuk lecturer untuk universiti lah. Tapi kata, hak kita sibuk, tapi kita dah tahu hak Allah apa dia, kita tak tunaikan hak Allah. Yang kedua, kita sayang Rasulullah, marah orang maki Rasulullah, marah orang hina, tak cukup janggut lah, marah macam-macam lah. Sebut Rasulullah jangan hina. Ada nampak artikel, pada tak pernah baca tu artikel, siapa yang kutuk Nabi, siapa yang menghina, kata Nabi gila seks, semua marah. Sayang Nabi, tapi kita tak amal pun sunnah Nabi. Kita tahu semua tu, sunnah Nabi macam-macam, hadis kita baca segala macam, tapi kita tak amalkan sunnah Nabi. Dia kan kekasih Allah, macam mana Allah nak perkenankan? Ibarat kata mengurat tapi tak pandai. Alah, bukan jadi suka, jadi menyampah. So kat situ cara dia, kita dah tersilap. Lagi antaranya, kita baca Quran, tapi kita seronok baca je. Itu kalau baca. Tapi masa peringkat tu, kamu semua baca Al-Quran, tapi kamu pun tak tahu pun isi kandungan Al-Quran. Seronok baca je, isi kandungan kamu tak ambil tahu. Okey. Dan seterusnya, benda-benda itu yang menggambarkan realiti kehidupan kita. Bukan Allah tak nak perkenan doa kita, bukan Allah tiba-tiba nak tarik dia punya identiti sebagai tempat pergantungan terlalu harap, tapi kita tidak memenuhi tuntutan, requirement yang dikehendaki untuk memastikan doa kita diterima oleh Allah SWT. Jadi insya-Allah lepas ini kita jadi orang yang cakap serupa bikin. Dan program macam ni, alhamdulillah, ada cakap nak ini, kita nak naik. Okay, nak jaga diri kita, nak program diri kita. Kita lah sebenarnya, kita yang akan letak, kita yang akan decide, aku nak jadi apa lepas ni. Program ni adakah sekadar suka-suka, tapi ataupun at least ada something lah, kita nak cuba balik ni, naikkan sikit ni. Yang mana nak ceritakan sebelum ni, kita yang akan cuba decide mula kita nak letak diri kita kat mana. Lepas tu kita programkan diri kita, ke mana kita nak bawa diri kita. Kalau rasa nak syurga, buat cara nak ke syurga. Kalau rasa macam tak best kot syurga, nak try yang lain, silakan. Dia dua tu je choice Allah bagi. Dia tak ada jalan tengah. Imma syakira wa imma kafura. Nak syukur, buat cara jalan syukur. Nak kufur, buat cara yang kufur. Ibarat kita kalau main bola, semangat semalam. Okay, nampak guys, semua nak menang. Kan? Kadang-kadang sampai main tipu sikit-sikit kan. Serius nak menang. Serius nak menang. Sebab kita dah decide, mesti nak goal. Betul-betul. Kita pun masuk teamwork, semua ada. Tapi kalau nak jaya nak kalah, masuk dah tim yang satu lagi tu. Semua tak kena. Okay? Tapi nampak itu. Dia tim masyakira wa imma kafura. Jadi Allah SWT lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Okey, di sini nak menggambarkan kenapa disebut lam yalid wa lam yulad. Nak menghuraikan yang menyebutkan Allah tu Maha Esa, Allah tu
yang tunggal. Tak ada sebelum, tak ada selepas. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nampak tak? Kalau seseorang itu beranak, seorang melahirkan anak, dia ada waris. Mewarisi segala apa yang diwarisi. Jadi kalau Allah melahirkan anak, Allah mempunyai anak, Allah ada pewaris, maka di situ pewaris itu akan berterusan. Tapi kita dah kata ahad, dia tidak ada yang kedua. Bila ada pewaris pun kadang-kadang jadi masalah nak bagi-bagi kat pewaris. Kang jadi bergaduh, Kang pewaris tak bagus pun, tapi sebab dia anak Allah, maka kita agungkan dia. Dan itu juga sebenarnya sebagai jawapan kepada konsep Trinity. Kan? Konsep yang Kristian lah biasa kita kata, dengan adanya anaknya, ada apa semua tu, malaikatnya. Okey, konsep tu nak tolak tu secara, orang kata indirect. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Diperanakkan maknanya ada ibu yang melahirkan Allah. Kalau ada ibu, timbullah perasaan, macam kita katakan, terhutang budi. Ada maknanya perlu lebih dihormati daripada Allah. Maka Allah tidak ada di atas, tidak ada yang di bawahnya. Dia lah yang tunggal. Okay? Lam yalid wa lam yulad. Bila sebut pasal konsep Trinity ni, ana ingat satu kisah yang disampaikan oleh Datuk Mufti Perak, Datuk Arusani, dalam satu seminar masa kami di IKIM. Dia cerita, pernah satu ketika dia berdepan dengan seorang mubalik Kristian. Dia tercari-cari. Dia dah mubalik ni, maknanya dia berdakwah. Tak tahu lah level padri mana ke apa ke. Tapi memang dia yang memperjuangkan agama Kristian, ajak orang. Tapi bila dia ajak-ajak, dia cek, something wrong dengan dia punya agama. Dia cek, dia kata, macam mana Tuhan aku 3 tak power Tuhan aku. 3 dalam 1. Macam shampoo lah pula. Dia yang fikir ni, macam mana? Ataupun sebenarnya dia macam Power Rangers. Kena combine baru jadi hebat. Kalau seorang-seorang kurang power, tak power. So dia kata, apa silap Tuhan aku? Dia cari-cari, dia jumpa agama Hindu. Nampak agama Hindu ni lebih, dia pegang tu nampak lebih kuat, lebih ramai, lebih semangat, dengan cara yang kita lebih fanatik nampak. Cek, wah dia seronok dia jumpa agama Hindu. Ni kisah benar ni. Tapi lebih ramai. Agama Hindu kan Tuhan dia beratus. Lagi dia boleh confuse. Alamak, lagi tak power. Terpaksa combine ramai-ramai ni Tuhan dia. Mana satu je, macam kita nak memberikan kasih kepada yang satu. Sampai 100. Tak dapat nak fokus, nak beri rasa ketaatan dia. Lepas tu dia cari-cari, adalah sahabat bagi, ataupun Datuk Seri Arusani sendiri. Masa tu dia ada debate di Genting. Dia bagikan Al-Quran. Sorry. Yang kat Genting tu cerita lain. Yang ini dia sakit. Satu masa tu dia sakit, adalah orang hadiahkan kepada dia Al-Quran. Kebetulan ditakdirkan Allah, dia silap-silap dia buka surah Al-Ikhlas. Mungkin surah Al-Ikhlas kat belakang. Kan surah Al-Ikhlas kan kat belakang. So kita silap, kita patut silap daripada sini kan. Kita kan dari kat belakang, buka surah Al-Ikhlas. Pendek, simple, boleh dah baca. Baca Qul huwallahu ahad. Wah, ini satu, ini yang paling power sekali ni. Macam kita lah kalau main bola nak kena 9, 11. Ini main seorang-seorang je. Okay? Seorang-seorang dah boleh dah. Allahu ahad. Allah sama. Dia seorang-seorang tu. Dia tempat pergantungan. Tak ada tempat pergantungan lebih hebat daripada dia. Wah, ini yang paling hebat ni. Yang ni aku cari. Lam yalid wa lam yulad. Ni baru betul. Macam mana Tuhan ada anak lah, ada ni. Tak kena ni. Maka dia kata, ini betul-betul clear. Menjawab kepada persoalan dia. Tuhan yang aku cari. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang boleh lawan, tak ada challenge, tak ada lebih hebat daripada dia. Terus masuk Islam mengucap. Dan itu antara poin yang tadi pengerusi sebut. Kita ni bukanlah kita tak nak bersyukur. Kita Alhamdulillah, kita dilahirkan dalam keluarga Islam. Datuk nenek dulu kita pun taklah sampai terlalu bersusah payah. Masa zaman Melaka dan sebagainya, Islam nak masuk tu pun taklah susah. So itu mungkin budaya kita orang Islam di Malaysia ni, orang Melayu kita khususnya. Apa yang masuk kita layan je. Termasuk Islam masuk, Islam masuk pun kita tengok lembutnya cara orang Arab dulu berdagang. Itu je, dia tak ada perlu
apa kita panggil, cara berdakwah sampai angkat pedang, tak ada. Alhamdulillah kita di Malaysia ada, itu jadi kebanggaan kita. Macam kalau anak belajar dekat negara-negara Arab dulu, memang itu antaranya. Wah, kamu cukup betul, kamu cukup hebat, mudahnya kamu dapat hidayah Allah. Orang lain terpaksa berperang, terpaksa berkorban, nyawa dan sebagainya, harta. Kita, orang datang tempat kita terpikat dengan cara dia. Alhamdulillah kita jadi orang Islam, Melayu ni, lembut hati dia, mudah terima benda yang baik, dan mudah juga jumpa yang tak baik. Mudah kita ni orang Melayu. Tapi kita bersyukur, Alhamdulillah Islam dah masuk negara kita dengan cara mudah, tanpa perlu berperang dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kesan kita nampak hari ini, kita dapat secara mudah, kita lepaskan dengan mudah. Itu antara bendanya. Kalau benda tu kita dapat dengan bersusah payah, kita akan jaga betul-betul. Kita akan lebih rasa sayang, kita akan pertahankan betul-betul. Kita contohlah kata, sebab kita bercakap tentang hak, bila kita fight untuk dapatkan satu hak tu, kita akan pertahankan betul-betul, kita akan jaga. So inilah antaranya yang kalau kita biasa dengar, kenapa Fatih akan buat kitab Mazayani Intimai di Islam, apa artinya saya untuk Islam. Itu antara jawapan yang paling simple, nak menggambarkan sampai satu masa, ataupun sebenarnya hari ini kita lihat orang semua mengaku Islam, tapi identiti dia tu ke mana. Yang tu yang lebih kriteria satu. Kenapa kena Islam, masuk ibadah, kenapa dia masuk akhlak dan sebagainya. Yang itu di dalam slot yang lain. Tapi itu untuk menggambarkan kriteria seorang Muslim. Dia ada faham. Bila kata lam yalid wa lam yulad, menjawab terus kepada persoalan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada tolok bandingnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak di-compare, tak boleh nak dijadikan apa panggil, macam wrestling tag team. Tak boleh nak dijadikan pasangan kepada mana-mana. Tak layak orang nak jadi, nak masuk tim dia. Tak ada. Dia hanya berpada cukup dengan dia yang seorang. Itu menggambarkan keikhlasan, kebersihan jiwa kita, meletakkan Allah di tempatnya. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Ilah. Dan inilah juga antaranya, bila surah ini turun, ada pula sahabat berkira-kira ataupun macam kita kata memperlekeh, nganying kata-kata, memperlekeh. Bila dengar ada orang baca Qul Huwallah, elah, pergi tamrin jauh-jauh baca Qul Huwallah, pergi ni jauh-jauh baca Qul Huwallah. Maknanya memperlekeh orang yang baca Qul Huwallah. Setakat ayat 4 ayat pendek-pendek tu apa ada. Maka Nabi Muhammad SAW menceritakan kebesaran surah Al-Ikhlas ni, walaupun singkat, walaupun pendek, walaupun mudah nampak dia, tetapi dia mewakili 1/3 daripada Al-Quran. Dan dari sebab itulah timbulnya, kita boleh katakan, teka-teki. Bila Rasulullah tanya sahabat-sahabat, orang kan suka main teka-teki kan, apa yang terbang lah, apa yang ni kan. Rasulullah bagi teka-teki, tapi ilmiah lah. Siapa di kalangan kamu boleh baca 1/3 Al-Quran dalam masa satu malam? Barat kita, kalau kita malam kat sini pukul 7 sampai pukul 3, pukul 4 ni, pukul 3 lah kita kata. Dalam masa berapa jam 7 sampai 3, 3, 7, 5, 8 jam lebih kurang lah kita kata, lebih kurang. Dalam masa 8 jam ni, siapa boleh baca 10 juzuk? Kan lebih kurang 1/3 kan. Sahabat kata, mana siapalah, hinanya aku tak layak, siapalah aku nak baca Al-Quran 1/3 10 juzuk dalam masa ni. Maka Rasulullah bagi jawapan dia, bacalah Qul Huwallahu Ahad. Daripada situlah yang datang formula, bacalah 3 kali Qul, khatam kita Al-Quran. Tak sampai pun seminit kan ni. Cuma bukanlah menjadikan satu shortcut pula. Yang ni kadang nak boleh jadi ajaran sesat pula. Tak payah dah baca Al-Quran, baca Qul Huwallah 3 kali, cukup lah. Aku khatam dah. Tadi baru khatam. Kejap lagi khatam lagi ni. Yang tu yang kita bahaya. Kalau bagi benda-benda yang bersifat formula tu, orang salah gunakan. Cuma inilah sebenarnya antara surah yang nak katakan lagi, kalau cakap dirasuk jin, sihir dan sebagainya, surah ini cukup baik untuk dijadikan amalan. Jadi nak rasa setakat itu saja. Ringkasannya, yang pertama kita kena yakin bahawa Allah ialah tempat kita bergantung, tempat kita berharap. Kita boleh berusaha, tapi Allah lah yang memberikan kata putus. Yang kedua, dari sudut akidah kita kena jelas. Kita boleh
terima ada macam-macam agama, tapi kita hormat dan masa sama kita meletakkan diri kita, agama kita yang paling tinggi, yang paling mulia, sesuai dengan status Tuhan kita, Allah kita, Allah yang paling tinggi, Allah yang paling mulia, Allah yang tempat pergantungan kita segala-galanya. Dan akhirnya benda yang kita nampak simple, ringkas, jangan kita pelekehkan. Kadang-kadang yang simple, yang nampak ringkas itu, isi intipati dia besar dan tinggi di sisi Allah. Sebab itulah dari sudut kita pun, janganlah kita menilai manusia di sudut luaran, yang dalaman yang dinilai oleh Allah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum, ada yang macam libas hukum dan sebagainya, walakin Allah yanzuru ila qulubikum, dalam kita. Yang tu yang kita biasa dengar, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bila cakap siapa yang paling excellent, manusia tak boleh menilai. Takwa tak nampak. Takwa tidak semestinya pada kopiah, pada janggut dan jambang, pada tudung dan jubah. Tidak semestinya. Okey? Tapi yang dinilai, menilai kehebatan manusia itu Allah saja. Sebab kita tak dapat menilai takwa seorang. Nak menunjukkan bahawa kita manusia ni suka menilai dari sudut luaran. Nampak ayat tu pendek, tak ada apa. Nampak orang tu macam tu, kita pelekehkan. Maka sebenarnya kita yang create musuh. Kita menyebabkan orang benci kita sebab kita punya perangai. Kita mudah menghukum. Bukan kita mengajak orang kepada Islam, tapi kita dah awal-awal menghukum orang supaya dia yang benci Islam. Yang tu sekali lagi katakan, jangan kita menyebabkan kita yang buat fitnah terhadap Islam, tapi kita lah yang kata istilah membela, memperjuangkan dalam erti kata yang sebenar. Jadi anak rasa setakat itu saja. Minta maaf kalau ada salah dan silap, dan insya-Allah kita sama-sama cuba amalkan apa yang kita bincangkan pada pagi ini, dan insya-Allah kita serahkan balik majlis kepada pengerusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.